Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin menerangkan kepada kamu pelajaran sirah ataupun empat, iaitu pelajaran yang kelima yang bertajuk Asas Negara Islam yang pertama, iaitu pembinaan masjid. Okey, di sini untuk pengetahuan kamu, asas pembinaan Islam ni ada 3 peringkat, iaitu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Hari ini kita akan belajar asas negara Islam yang pertama, iaitu pembinaan masjid. Dalam pembinaan masjid ni dia ada banyak unit, ada sampai 6 unit, iaitu yang unit pertama pembinaan masjid, pemantapan akidah, ibadah, akhlak, pendidikan dan ekonomi. Hari ini kita akan belajar 3 saja, iaitu pembinaan masjid, pemantapan akidah dan ibadah. 3 saja saya akan terangkan. Nanti saya akan terangkan lagi 3. Sebelum saya meneruskan lagi pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Okey. Pembinaan masjid. Okey, iaitu unit yang pertama, pembinaan masjid. Okay, awak kena ingat ya, pembinaan masjid ini merupakan perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Okey. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, perkara yang pertama Nabi buat iaitu membina masjid. Dan masjid yang pertama sekali ialah iaitu Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila tiba saja di Madinah, Rasulullah membina lagi satu masjid yang dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Okey, itu masjid yang kedua ialah Masjid An-Nabawi. Yang mana Masjid An-Nabawi ni tiangnya dibina dengan batang pokok tamar. Rangkanya daripada pelepah dan daun tamar dan lantainya daripada batu-batu dan pasir. Tanah, itu saja lantai dia yang dibina oleh Rasulullah. Tapi sekarang kalau tengok Masjid An-Nabawi, cantik dan besar ya. Okey, mempunyai dalam Masjid An-Nabawi ni dia mempunyai ruang tempat tinggal bagi orang-orang muhajirin yang miskin dan peranan masjid. Okey, peranan masjid iaitu menjadi tempat pusat pentadbiran, bermesyuarat, pengembangan dakwah, penyebaran ilmu pengetahuan, aktiviti kemasyarakatan, pusat kemudahan untuk tetamu dari luar, dari dalam dan luar negara dan aktiviti lain yang bermanfaat. Itulah asas negara Islam yang pertama. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad membina masjid. Masjid yang pertama yang awak kena ingat iaitu Masjid Quba. Lepas tu masjid yang kedua iaitu Masjid An-Nabawi. Itu awak kena ingat, dan peranan masjid peranan masjid. Itu untuk pembinaan masjid. Dan sekarang kita tengok pemantapan akidah pemantapan akidah, yang mana kehidupan penduduk Madinah sebelum kedatangan Rasulullah, mereka ni menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah matahari, bintang, macam-macam lah kan. Itu sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah lah. Tapi apabila Rasulullah datang sampai ke Madinah, Rasulullah menyeru mereka supaya menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Okay. Okay, Madinah merupakan tempat yang paling sesuai lah untuk disebarkan agama Islam. Pada peringkat awal dakwah Rasulullah SAW, baginda ni menekankan akidah, tentang akidah dan kepercayaan yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Itulah tentang pemantapan akidah ya. Yang mana sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, penduduk-penduduk ni menyembah berhala, pokok, matahari, bintang, semualah yang tak betul kan. Okay.
Lepas tu barulah Rasulullah menyeru mereka supaya menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Itu tentang pemantapan akidah. Okay, dan yang ketiga tentang ibadah. Ibadah solat ni diwajibkan ke atas umat Islam sejak dakwah awal Rasulullah, iaitu solat 2 waktu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Okay, kemudian ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, solat difardukan sebanyak 5 waktu seperti yang ada pada hari ini. Dulu kita kena solat banyak sampai hingga 50 waktu. 50 waktu kan, banyak kena solat. Tapi apabila peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana kita belajar sebelum ni tentang peristiwa Isra' Mi'raj, sebenarnya Allah mengadak Allah, Nabi Muhammad dia mengadak Allah mengurangkan solat sehinggalah mendapat 5 waktu seperti hari ini. Okay, ibadah solat merupakan ibadah asas dalam Islam. Jika tidak sempurna solat, maka tidak sempurnalah agamanya. Okay, sebelum disyariatkan azan, umat Islam ni berhimpunlah untuk menunai solat tanpa sebarang seruan. Kadang-kadang mereka menggunakan bendera, naikkan bendera untuk menandakan masuknya waktu azan, ataupun membunyi loceng, ataupun ketuk macam bunyi gendang, ataupun menik terompet. Itulah yang untuk menandakan masuknya waktu solat. Kemudian disyariatkan azan untuk mengingatkan Islam tentang masuknya waktu solat fardu. Selepas difardukan solat 5 waktu, barulah difardukan ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, itu pada tahun kedua hijrah, manakala ibadah haji pada tahun ke-9 hijrah. Okay, sekat ini saja untuk hari ini. Saudara, anak-anak semua boleh ingatlah, iaitu tentang pembinaan masjid, pemantapan akidah dan ibadah. Okay. Okay, sekat ini saja untuk hari ini. Okay, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.